Hari ini kita akan belajar tentang bab 3, chapter 3, gravitation ataupun kegravitian. Okey. Jadi video ini sebenarnya adalah khas untuk kepada pelajar tingkatan 4A saya di sekolah. Di mana sebenarnya kelas itu belajar dalam DLP, tapi untuk memudahkan para pelajar saya akan menggunakan bahasa Melayu untuk video kali ini untuk mengajar bab yang baharu, iaitu bab 3. Dalam bab ini kita akan belajar 3 perkara, iaitu yang pertama, Newton Universal Law of Gravitation. Number 2, 3.2 Kepler's Law. Dan 3.3 Man-Made Satellite. Tapi kali ini kita akan fokus dahulu kepada Newton Universal Law of Gravitation, yang akan menjurus kepada satu rumus yang akan diterangkan kemudian. Di sini pengenalannya. Ini adalah buku teks tingkatan 4. Jadi ini pelajar boleh lihat sendiri video kemudian. Yang pertama kita lihat dulu muka surat 78. Ada sedikit cerita tentang situasi yang cuba menggambarkan tentang graviti. Dad, why do durians fall directly to the ground? Dad, why does the moon revolve around the earth? Hahaha, my children think like Isaac Newton too. Jadi pada tahun 1667, seorang saintis yang bernama Isaac Newton, saya ingat dengan rambut panjangnya, mendapati apple jatuh secara menegak ke atas tanah, dan juga pergerakan bulan mengelilingi bumi. Jadi selepas itu dia menyimpulkan bahawa daya tarikan tidak hanya wujud di antara bumi dan apple, tetapi juga di antara bumi dan bulan. Okey, kita terus ke muka surat ini. Daya graviti dikenali sebagai daya yang universal ataupun daya universal kerana dia bertindak di antara mana-mana dua jasad di universe, di angkasa lepas. Okay? Jadi rajah ini menunjukkan terdapatnya daya graviti di antara bumi dan matahari, juga daya graviti di antara bumi dan bulan, dan juga daya graviti di antara matahari dan bulan. Okay? Maksud mana-mana asalkan ada dua objek. Kedua-dua objek ini akan mengenakan daya tarikan di antara masing-masing. Okay? Okey, contoh. Kita lihat contoh. Pada tahun 1687, kalau kita lihat 20 tahun yang kemudian, Isaac Newton telah mempersembahkan dua hubungan yang melibatkan daya graviti di antara dua jasad. Yang pertama, kita lihat, beliau memaklumkan bahawa dia mencadangkan daya berkadar langsung di antara hasil darab di antara dua jasad. Dan yang kedua, daya juga merupakan berkadar songsang dengan radius r, distance, jarak di antara objek yang dikuasa-duakan, ataupun kita juga boleh panggil daya berkadar langsung dengan 1/r2. Okey, jadi yang dimaksudkan F itu tadi adalah daya graviti, dan M1 merujuk kepada jisim pertama, jisim untuk jasad pertama. M2 adalah jisim untuk jasad kedua. Dan kita ada jarak. Jarak ni kita ambil daripada titik tengah.
di antara kedua-dua objek. Akhirnya kedua-dua hubungan ini kita boleh letak sekali, sebab ini tadi darab, yang ini bahagi. Jadi dia akan jadi F berkadar langsung dengan hasil darab dua jasad bahagi dengan per R kuasa 2. Okay. Sebenarnya kalau kita lihat situasi kat sini, daun betik yang jatuh sebenarnya mengenakan daya graviti ke atas bumi, sebab dia merupakan dua jasad berbeza. Memandangkan saiz bumi yang mempunyai jisim yang jauh lebih besar, jadi hanya kelihatan daun betik ini jatuh ke bawah, dan daun betik ini juga mengenakan daya graviti ke atas bumi, cuma tidak ketara. Okay. As such, we only observe the leaf falling to the ground. Okey, sekarang kita lihat. Okey, rumus ini akhirnya. Jadi kita ada F berkadar langsung. Tiba-tiba dia jadi G, ada huruf G sini sebab telah dicari nilai G ni. G ni adalah pemalar graviti. Okey, pemalar graviti maksudnya nilai dia adalah tetap, iaitu G sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter square per kg square. Okey, jadi cara penulisan dia asalnya sepatut F berkadar langsung dengan hasil darab dua jasad dan kuasa 2 di antara dua jasad tersebut. Okey, jadi nilai ini sebenarnya, ini F, nilai ini kita boleh tukar jadi sama dengan G. Yang selebihnya kita salin semula. Okey. Jadi begitulah nilai G ini diperolehi, sebab kita menjadikan hubungan kadar ini menjadi persamaan. Kita ambil satu contoh. Contoh daripada kertas soalan ini sendiri. Okey, dia bagi contoh. Okey, hitung daya graviti di antara durian dan bumi. Okey, jadi kita diberi jisim durian 2.0 kg, jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 kg, dan jarak di antara titik tengah durian dan titik tengah bumi, pusat adalah 6.37. Okey. Jadi dia nak kita cari daya graviti. Jadi caranya mudah saja. Mula-mula kita tulis rumus F G M1 M2 per R2. Okey, yang kita nak cari adalah nilai F. Jadi G kita ganti dengan pemalar. Pemalar untuk G adalah sentiasa 6.67 darab 10 negatif 11. Okey, kita boleh buat kurungan. Okey, jisim pertama kita ambil jisim durian 2.0. Kemudian kita ambil jisim bumi 5.97 dan bahagi dengan kuasa 2. Jarak di antara pusat durian dan pusat bumi. Gini cara menulisnya. Okey, selepas kita habis tulis begini, kita hitung pakai kalkulator. Kita hitung. Dapatlah jawapan yang serupa, iaitu 19.63 Newton. Jadi ini adalah daya graviti yang dikenakan ke atas buah durian. Dan kalau kita perhatikan, ada satu rumus yang kita belajar dalam bab 2.
Okay, iaitu F sama dengan MA. Okay, jadi kita ada jisim durian 2 darab dengan 9.81. Sebenarnya nilai ini apabila kita darab dia akan menghampiri nilai yang sama ini. Okay. Sebab ini adalah nilai daya graviti bumi. Okay, dalam rumus ini tadi tidak ada nilai G. Tidak ada nilai G ya. Okay. Ini kita akan bincang dalam satu topik yang seterusnya. Tapi kalau perhatikan, okay, contohnya kita cuba darab ini 9.81 darab 2 26 1 18 19. Nilai dia agak serupa, agak menghampiri. Okey, jadi sekian saja untuk